Okey. So dah start record. Cikgu terus present. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pagi ini kita teruskan pembelajaran kita. Tajuk pembelajaran kita hari ini ialah ikan patin mengubah hidupku. Okey, standard pembelajaran ialah 3.3.4 membina kerangka dan menulis karangan. So pada hari ini kamu akan buat kerangka karangan dan menulis karangan. Objektif pembelajaran, kamu dapat menulis sebuah kerangka dan membuat karangan berformat surat kiriman tidak rasmi bertajuk Ikan Patin Mengubah Hidupku. So hari ini kamu akan buat surat kiriman tidak rasmi. Kemudian kamu membaca, menjelaskan dan menguraikan bahan grafik untuk memindahkan 4 maklumat grafik kepada bentuk penulisan berformat surat kiriman tidak rasmi bertajuk Ikan Patin Mengubah Hidupku. Okay. So kamu akan lihat gambar. Daripada gambar tu kamu akan bincang apakah maklumat dia dan membuat kerangka karangan. Kriteria kejayaan, kamu akan dapat menulis karangan berformat surat kiriman tidak rasmi bertajuk Ikan Patin Mengubah Hidupku. Dan kemudian kamu akan membaca dan menjelaskan bahan grafik yang ada dalam buku teks untuk membuat karangan. Okey, kita terus kepada pengenalan. Okey, ini adalah pengenalan tajuk, iaitu pernahkah murid-murid merasai masakan berasaskan ikan patin? Okey, soalan cikgu, pernahkah kamu kenal ikan patin? Kenal. Pernah makan ikan patin? Kenal. Siapa suka rasa makan ikan patin? Saya. Siapa tu? Muhammad. Izzuan. Kamu suka makan ikan patin? Selalunya kamu beli ke masak? Mak kamu masak? Belilah. Beli. Okey, siapa yang mak dia suka masak ikan patin? Ada? Siapa pernah tengok mak dia atau nenek dia masak ikan patin? Nenek pernah lah. Pernah? Masak ikan patin. Kamu kampung kat mana? Perak. Perak. Memang banyak ikan patin lah. Kamu pernah tengok nenek kamu siang ikan patin tu? Pernah. Besar ikan dia? Besar. Selalunya nenek kamu masak apa? Selalu yang selalu dia masak steam kot. Steam? Ikan patin steam? Oh, okey. Ada lagi siapa suka makan patin? Masakan apa yang dia suka? Iwan pernah makan ikan patin? Iwan Hafiz? Dah lah cikgu, dah lupa. Dah lupa makan tapi tak ingat. Dia tak tahu dia makan apa. Siapa ada pengalaman makan ikan patin? Lutfi? Hafiz? Hafiz Ilham. Selamat pagi Hafiz Ilham. Ada tak? Hafiz Ilham. Tak ada? Ilyas? Ya cikgu. Pernah makan ikan patin? Pernah. Pernah. Masakan apa? Tempoyak. Tempoyak. Ya, okey. Selalunya ikan patin ni terkenal dengan masakan patin tempoyak. So kamu sukalah makan? Suka. Okey. Perempuan Sazatul Farisha.
Saya tak pernah makan. Tak pernah makan. Okey, bila tu nak makan tu? Cuba rasa. Siapa yang tak pernah, cuba rasa. Kalau tak pernah makan tu, tanya mak ataupun suruh tanya ayah cari kedai. Kata nak makan ikan patin tempoyak. Okey. Virender Singh pernah makan? Tak. Tak pernah. Okey. Wan Nordamia. Wan Nordamia Ya cikgu. pernah makan ikan patin? Pernah. Pernah. Masakan apa? Sama juga tempoyak. Beli ke buat sendiri? Kadang-kadang buat sendiri. Buat sendiri. Mak kamu orang mana? Kamu mana? Orang Perak juga. Okey. Biasanya ikan patin ni yang terkenal di Pahang kan? Pahang, Perak. Okey. Siapa orang Pahang, orang Perak, mungkinlah dia suka makan ikan patin. Okey, untuk maklumat ikan patin ni laut ke sungai? Laut. Laut. Sungai. Sungai. Ada laut, ada sungai. Okey. Sungai air tawar. Ikan air tawar. Okey. Selalunya di sungai. Okey. Dia bukan di laut. Okey. Cuba sambil makan tu cuba cari kan apa ikan ni, kat mana ikan ni tinggal, macam mana nak tangkap. Okey, cuba belajar. Okey. So di sini gambar, inilah gambar ikan patin. Kalau tengok kulit, dia tak ada sisik tak ada sisik, dia licin je. Okey. Ini masakan, ni yang kamu selalu kata tadilah, tempoyak. Ikan patin tempoyak. Ini gulai kuning ikan patin. Okey. So makan ikan patin ni semakin popular, semakin digemari. Okey. Okey. Terus kepada buku muka surat 169. Okey. Dalam buku tu ini tajuk dia ikan patin mengubah hidupku. Okey, maksudnya ada satu keluarga yang disebabkan ikan patin ni berubah gaya hidupnya. Okey, di sini ada 4 gambar. Okey, dia bagi gambar 4 gambar bersiri. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga dan gambar keempat. Situ diberi maklumat. Diberi maklumat. Kemudian disuruh kamu lengkapkan. Jadi di sini kita akan bina ayat lah. Bina ayat. Okey, berdasarkan gambar. Okey, kita tengok gambar pertama tu dia dah bagi maklumat. Memohon. Okey, kalau tengok gambar tu, gambar ada suami isteri tengah pegang surat, memohon mendapat bantuan. Okey, memohon situ apa maksud dia? Apa yang dia pohon? Meminta. Ya? Meminta. Yalah, apa yang dia minta tu? Bantuan. Tiga. Bantuan. Bantuan apa? Kanan. Makanan? Ikan patin. Kewangan. Okey, memohon ke patin, memohon kewangan, mana satu? Kita nak tulis cerita ni. Ada seorang pasangan, ada satu pasangan suami isteri sedang memegang surat, dibagi maklumat situ memohon mendapat bantuan. Kamu agak-agak apa yang dipohon tu? Tadi cikgu dah dengar siapa satu kata bantuan kewangan. Untuk apa? Kenapa dia memohon bantuan kewangan? Di sini ada tulis ni, memohon bantuan pinjaman kewangan. Kenapa dia nak pohon pinjaman kewangan? Adakah dia nak beli ikan patin? Nak berniaga. Untuk berniaga. Untuk berniaga. Berniaga, menjual ikan patin. Okay, kalau tengok gambar ni, dia gali lubang, dia menjala. Memohon bantuan untuk apa? Dia nak ternak. Ya, itu jawapan dia. Dia memohon kewangan untuk menternak ikan Patin. Jadi kita akan tulis. Di sini kalau ikutkan situ saya menyusun bapa saya. Kita anggap ini bapa kamulah. Bapa saya memohon bantuan kewangan untuk menternak ikan. Sebab nak ternak ikan ni pun perlukan wang.
Bukannya terus jadi aja. Perlukan wang. Nak buat kolam, nak beri makan ikan. Jadi perlukan wang. Okey. Gambar kedua, kita pindah sebelah tu, sebelah kanan. Nampak ada 4 orang sedang menggali lubang. Agak-agak kamu buat apa ni? Kolam. Okey. Itu ialah membuat kolam. Menggali kolam. Okey, situ membuat kolam. Okey. So gambar ketiga. Menjala ikan. Menangkap. Apa? Menjala. Menjala. Kalau sesuai menjala. Kalau istilah dia apa ni? Menjala apa? Apa? Memukul jala, membaling jala, Menebar. menebar jala. Okey? Hebat sana. Menjala ikan, menebar jala. Okey, gambar yang keempat ni agak dia tak bagi. Dia suruh kamu fikir. Apa dia? Pertama memohon bantuan kewangan, kedua menggali kolam, ketiga menjala ikan, yang keempat Menjual ikan. Dia dapat menjual kepada Pasar. dan tentu yang keempat menjual ikan, memasarkan hasil ikan, hasil tangkapan. Okey, so kita dah boleh bayangkan apa yang kita nak tulis. Menjual ikan patin dan mendapat keuntungan. Mestilah nak untung. Tidak macam mana dia nak bayar yang dia pohon pinjaman tadi. Okey, so ini yang akan kita buat dalam penulisan. Tapi tak apa, cikgu akan bantu kamu untuk buat ayat dia. Okey, kita pergi yang pertama, gambar yang pertama tadi secara lebih detail. Maklumat dia bagi ialah memohon. Okey, so sini memohon, kita dah bincang tadi memohon kewangan. Macam mana kita nak buat ayat? Kita dah tahu memohon kewangan. Macam mana nak buat ayat tu? Contohnya di sini kita boleh buat bapa saya. Kita berdasarkan teks tu dia kata bapa saya. Dia dah bagi tadi menemui Atoy yang berada di Felda yang kat bawah tu kan. Sahabat Tawau, Sabah. Diharapkan saudara dan keluarga sentiasa sihat sejahtera. Saudara, saya menulis surat ini untuk bercerita tentang bapa saya. Jadi kita guna bapa saya. Okey. Peternak ikan patin. Jadi dia suruh kamu sambung. Ini sambungannya lah. Bapa saya telah memohon pinjaman kewangan daripada Bank Agro. Biasanya bank yang bagi pinjaman untuk petani, peternak ni Bank Agro. Ini contohlah. Kalau kamu nak kata Bank Simpanan Nasional pun boleh, Bank Pertanian pun boleh. Okay. Pada tahun yang lalu, untuk dijadikan sebagai modal projek penternakan ikan patin. Okay. Dia pinjam kewangan sebagai modal projek. Itu modal projek. Okey. Okey, boleh? Okey. Yang kedua dia bagi situ mendapat bantuan. Di dalam buku tu dia bagi mendapat bantuan. Jadi maksudnya dia sudah mendapat bantuan. Bila mendapat bantuan mesti rasa apa? Gembira. Gembira. Tadi dia dah mohon, kemudian dia dah dapat, jadi gembira. Jadi tulis sini, saya tumpang gembira mengenai berita kejayaan ayah saya yang telah berjaya mendapat bantuan kewangan daripada pihak tersebut. Okey, seterusnya, masalah cikgu kata satu gambar tu 3 ayat. Ini baru satu ayat. Ayat kedua, ayat ketiga kita tambah. Apa yang kita nak tambah? Tadi gembira mestilah rasa bersyukur. Okey, jadi kamu tulis, ibu dan ayah saya amat bersyukur kerana impiannya untuk menternak ikan patin di kolam telah tercapai. Okey, ini contoh. Okey, so di sini gambar pertama, perenggan yang pertama 3 ayat. Jangan buat 1 ayat, jangan buat 2 ayat, sekurang-kurangnya 3 ayat. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Okey, boleh? Kamu tahu screenshot tak? Screenshot.
Tahu. Tahu. Kamu screenshot. Screenshot. Dah. Dapat? Sebab dapat ni nak buat karangan. Dah. pakai laptop. Saya pakai komputer. Komputer pun boleh screenshot. Tahu tak? Tadi tu. Mana? Dekat atas tu kan ada gambar tu. Kamu pergi dekat ada satu, kamu guna komputer apa? Dell. Nanti kat ruang tu ada Snip. Ni. Lepas ni cikgu ajar. Okey, sekejap nak cikgu ajar. Tak apa, aku teruskan mengajar dulu. Ajar dulu. Okey. Kan cikgu dah ajar, macam mana kamu nak snap? Habis lah. Berapa orang sini guna komputer? Saya. Okey. Saya. Okey. Yang guna komputer boleh snap tak? Boleh. Redundancy guna apa? Lenovo. Kamu macam mana kamu snap? Screen capture, dia ada option. Button tekan button. Ya, Button apa? screen capture. Screen capture. Okey. Apalah kejap lagi cikgu ajar Iwan. Okey. Soalnya kita pergi gambar yang kedua. Yang menggali kolam. Tapi dia tak bagi pun maklumat. Jadi dia suruh kamu buat sendiri. Okey, tak apa, cikgu bantu. Maklumat pertama mungkin kita boleh tulis sini membuat kolam. Jadi buatlah ayat. Siapa yang buat kolam tu? Kalau ikut gambar ni. Adakah ayah dia? Ni mungkin ayah saya. Mungkin ayah kita yang warna hijau. Ini 3 orang ni ialah pekerja. Jadi macam mana buat? Ayah saya Menggali kolam dengan pekerja. menolong. Ni pekerja dia. Biasanya kalau pekerja ni dia apa? Mengupah. Mengupah. Ayah saya mengupah. Pekerjanya untuk membuat kolam. Ya, betul. Ataupun ayah saya mengupah 3 orang pekerja untuk menggali kolam. Okey. Ikut kamu. Contoh sini, ayah saya telah mengambil pekerja untuk membuat kolam di kawasan kampung ini. Ataupun kamu nak tulis, ayah saya telah mengupah 3 orang pekerja untuk membuat kolam di sawah saya, di sawah ayah saya. Boleh juga. Ayah saya telah mengupah 3 orang pekerja untuk membuat kolam di tanah ayah saya pun boleh. Okey. Jadi di sini ada perkataan membuat kolam. Okey, bagi apa nak tulis pasal membuat kolam ni? Ini baru satu ayat. Ayat kedua. Ini apa? Kalau dia buat kolam, kita boleh tambah apa? Buat kolam dengan apa? Adakah sambil lewa, main-main? Dengan Tegas. jangan cekap. Cekap. Yang bekerjasama. Bekerjasama, rajin, kan? Bersemangat. Boleh tulis bekerja. Mereka bekerja dengan gigih dan bersemangat sekali. Mereka ni pekerja lah. Mereka bekerja dengan gigih dan bersemangat sekali. Okey. Seterusnya, sambil bekerja ni ayah sedang buat apa? Seluk poket ni ayah buat apa ni? Sebab ayah dah mengupah, ayah akan apa? Dia dah upah, dia akan apa? Takkan nak tidur. Dia akan bila kita upah orang buat kerja, kita kena apa? Kita kena menolong. Menolong. Memerhati. Membayar upah. Memerhati. Selain pada memerhati, apa istilah yang tepat sekali? Memerhati, tengok, periksa, apa dia? Pantau. Memantau. Memantau. Kata yang tepat, Memantau. memantau. Yang paling tepat memantau. Memantau tu maksudnya tengok betul Meninjau. tak betul. Tinjau betul tak betul dia buat. Kan? Kalau salah kita tegur, kan? Betulkan. Okey, jadi sini boleh buat
ayah saya sentiasa memantau kerja-kerja mereka agar kolam yang dibuat itu mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Spesifikasi itu maksudnya apa? Mengikut spek. Mengikut apa yang dia hendak. Mengikut acuan yang nak. Dia buat apa yang kita suruh. Okey. Sama nak. Kolam tu nak dalam mana, nak lebar mana. Jadi kena Mana? ikut spesifikasi, spek. Ini bahasa Inggeris ni, specification. Okey. Dipinjam. Kalau bahasa Melayu mengikut plan yang ditetapkan. Mengikut plan. Okey. Okey, dah screenshot. Okey, dah screenshot. Dah. Okey, screenshot. So kita pergi kepada gambar ketiga yang menjala ikan tu. Menjala ikan. Okey, so maklumat dia mestilah menjala. Jadi setelah sekian lama ayah mungkin ambil masa kan, takkan hari ni buat kolam besok dah dapat ikan. Okey, mungkin setelah sekian lama ayah saya mengupah mengarahkan beberapa orang pekerjanya untuk menjala ikan patin yang sudah matang. Tahu sudah matang? Sudah matang. Maksudnya? Tak ada rasa. Sudah ada masa, sudah besar, sudah boleh makan. Okey. So menjala. Okey. Lepas menjala dia akan mengumpulkan. Mengumpulkan. Tadi ayat dia kamu mungkin boleh buat. Sebahagian dari pekerja itu telah mengumpulkan ikan-ikan patin yang telah dijala tadi ke dalam bekas yang besar. Okey. Okey. Seterusnya, menjala, mengumpulkan. Maklumat seterusnya kita boleh tulis menimbang. Menimbang apa? Ikan. Sudah dijala. Apa dia perlu timbang? Ikut saiz. Ikut saiz untuk dijual. Mereka telah menimbang ikan-ikan patin itu untuk diasingkan mengikut beratnya. Okay, yang kecil, sederhana, yang besar. Okay. Sebab dia perlulah timbang. Nak tahu ikan tu berapa berat, berapa nak jual. Okay. Okay, siap? Snapshot. Dah? Dah. Okey, dah snapshot. Pergi seterusnya. Gambar yang terakhir. Okey. Tadi kita dah bincangkan. Yang disuruh kamu tulis tu. Semestinya ialah men apa? Datangkan. Menjual. Okey. Jadi boleh buat ayat. Ayah saya menjual apa? Ikan yang telah ditangkap. Yang berpatutan. Okey, menjual kepada siapa? Kepada orang kampung. Okey. Ayah saya menjual ikan-ikan patin itu kepada orang-orang kampung dengan harga yang murah. Ataupun tadi Luffy kata harga yang berpatutan pun boleh. Okey? Yes, that's right. Okey, alright. So, okay, lagi apa lagi tambah? Menjual lagi? Tak ada lagi. Menjual, memasarkan. Okey, memasarkan. Tadi jual kat orang kampung, memasarkan di mana? Pasar. Pasar ataupun pasar raya. Ayah saya juga telah, ini menjual pada orang kampung. Ayah saya juga telah memasarkan ikan patin tersebut ke kedai-kedai pasar raya yang berdekatan dengan kawasan kampung. Okey. Tadi jual kat kampung, ini memasarkan di kedai-kedai pasar raya. Banyak tempat kan memasarkan di restoran-restoran pun boleh. Okey. Akhir sekali kita tulis tentang mendapat. Apa yang mendapat? Keuntungan. Ya, ayah saya telah mendapat keuntungan yang banyak ataupun keuntungan yang lumayan hasil daripada menternak ikan. Okay. Selepas ikan-ikan itu dijual, ayah saya mendapat keuntungan yang lumayan. Okey. So dah boleh screenshot. Okey.
Dah? Dah. Okey. So kerja kamu ialah menulis surat. Ini ialah format surat kiriman tidak rasmi. Okey, kita dah belajar sebelum ni, cikgu pun pernah ajar di sekolah dulu cara-cara menulis surat kiriman tidak rasmi. Okey, tajuk ikan patin mengubah hidupku. Okey. Sekali mesti ada alamat. Okey, alamat ni sebelah kanan. Sebelah kanan. Kalau tengok ni, ni nama. Dia mula dengan nama. Nama, lepas tu koma. Kemudian lorong rumah. Kalau ni, kamu bolehlah ikut alamat ni. Kalau kamu ikut alamat kamu dekat Kuala Lumpur, macam tak sesuai pula. Kan? Kamu duduk kondo, duduk apartmen, macam mana nak bela ikan? Kan? Jadi, bolehlah ikut alamat ni. Okay? Lorong 5, Kampung Sungai Kerawai. Ikut format ni. Dia di tepi ni yang okey. Kemudian selang satu baris 30 Jun. Okey. Okey, yang pendahuluan tu ikut saja dalam buku tu, dia dah bagi kan yang warna kuning tu. Menemui Atoy yang berada di Kedah, itu ada dalam buku. Okey. Okey. Diharapkan saudara sentiasa sihat sejahtera. Saudara, ini pendepan dia. Saudara. Saya menulis surat ini untuk bercerita tentang bapa saya, peternak ikan patin. Jadi apa yang kamu nak sambung sini, kamu ambil pada gambar pertama tadi. Isi gambar pertama. Kan? Yang kamu dah screenshot tadi. Okey. Lepas tu, perenggan kedua, selepas itu. Selepas itu, kamu banner ayat yang telah di screenshot tadi. Okey. Untuk aktiviti kedua. Kemudian aktiviti ketiga, air sekali. Okey, sekejap. Dah screenshot. Dah ambil. Saja. Dah. Dah saja. Wire. Okey. Dah screenshot Okey. Okey, mudah belajar online ni lagi mudah. Boleh screenshot saja. Cikgu. Ya. Saya tak screenshot lagi sebelum ni. Yang last Sebelum ni? tadi. Last kali mana? Ni. Yang ni dah screenshot. Yang mana? Yang ni dah. Sekejap Keyboard, mouse. Ya. Sampai? Ini dah. Okey, cikgu pindah lagi. Up. Dah. Ini dah belum? Tak ada pun. Tak ada. Tak nampak. Ada. Tak nampak? Mana yang ni? Nampak? Gambar pertama, kedua, ketiga? Pertama cikgu, tengok pertama. Screenshot lagi. Ya? Pertama belum screenshot. Gambar yang mana? Yang ni? Ni? Yang ni kan? Okey. Yang ni tak payahlah. Kita screenshot yang ayat dia saja. Okey, ni yang pertama. Dah. Ini perenggan yang pertama tu. Dah. Dah. This one dah Okey. Lepas tu ini yang kedua. Ini yang kedua. Dah. Okey. So ini yang ketiga. Okey. Gambar ketiga. Okey, dah. Dah. Okey, ini yang keempat.
Dah okey. So kamu dah tu, ini yang pertama ni. Ini pertama dia dah bagi. Ni yang kedua start ni. Saya menulis surat ini untuk bercerita tentang bapa saya, peternak ikan patin. Jadi sambungan dia, gambar yang pertama ni. Di sini gambar yang pertama. Ayat gambar pertama tu ada 3 ayat. 1 perenggan. Okey. Kemudian gambar kedua, selang 1 baris, perenggan seterusnya. Selepas itu, ini gambar yang kedua. Pun ada 3 ayat. Habis 1 perenggan. Kemudian buat perenggan yang keempat. Selepas beberapa bulan kemudian, pasal menjala ikan tadi kan. Ini gambar yang ketiga. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang keempat, yang kelima, perenggan kelima. Air sekali yang menjual. Okey, ini pun screenshot lah. Ini tadi dah screenshot lah. Dah. Saya tangkap gambar kat phone je. Okey. Okey, ini Hello. screenshot. Ini gambar yang keempat. Kemudian penutup dia pun cikgu dah bagi situ. Saudara, cukuplah sampai di sini saya berkongsi mengenai ayah saya seorang peternak ikan patin. Saya berharap saudara di sana berjaya mencapai cita-cita yang diimpikan. Bab kata pepatah Melayu mengatakan bahawa usaha tangga kejayaan. Usaha tangga kejayaan. Kat mana kamu pernah jumpa perkataan ni? Kat mana kamu pernah jumpa ni? Usaha tangga kejayaan. Dekat mana ni? Oh, lupa dah. Sekejap. Kat mana? 6 tahun dah sekolah, hari-hari bawa. Hari-hari bawa. Ha. Buku sekolah. Mana buku sekolah tu? Tak ada buku tulis. Tengok rencana sekolah. Okey, sekejap nak ambil. Rai? Apa? Lencana sekolah. Jumpa. Rencana sekolah kita tulis apa? Motor. Usaha jaya. Usaha jaya. Okey, usaha tangga kejayaan. Sama lah tu. Usaha tangga kejayaan. Usaha jaya, seri setia, kucai lama. Kat Okey. lagu pun ada. Kat lagu pun ada. Usaha tangga kejayaan. Maksudnya kalau kita berusaha, kita boleh berjaya. Kalau tak berusaha, mana boleh berjaya kan? Berpeluk tubuh saja. Semoga kita bertemu pada masa yang lain. Sekian, terima kasih. Kemudian mesti tanda tangan. Surat mesti ada tanda tangan. Sebelah kanan, sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Okey. Tulis itu yang benar, tanda tangan nama kamu. Okey, screenshot dah. Bye. Okey, selepas ni kamu dah boleh buat karangan. Tak ada masalah lepas ni. Cikgu macam mana nak buat, cikgu macam mana. Dah ada contoh, dah ada tadi perbincangan. Sekarang ni cuma kamu tulis semula dalam buku. Okey, selepas buat, ambil gambar, hantar dalam portal yang cikgu bagi tadi. Mudah kan? Mudah, okey? Okey. So, habis. So, ada masa lagi. Buat quiz. Kita kuis ni tu. Okey, sebelum kita penutup pelajaran kita buat 10 soalan quiz. Boleh soalan. Sekejap cikgu 20 cikgu. Okey, lepas ni ada kelas lagi. Lepas ni 6B ada kelas bahasa Inggeris. Cikgu ada soalan ni, 30 soalan pun ada kan. Lepas ni 6 bestari ada kelas bahasa Inggeris kan. Okey, 10 soalan saja cukup untuk hari ni. Okey. YouTube. Itu. Macam biasa, buka Kahoot IT. Apa yang tak ada tu tolong bagi dekat chat. Alah, kau buta. Dah cikgu, dah bagi dah. Okey, right.
lagu apa? Reggae. Hari ini kita guna lagu reggae. Nombor pin. Nombor pin cek sendiri. Nombor PIN tu 235 3967. Dah. Okey, 25 orang. Bang. 26. Okey, ready. I'm Nanti. saw you. Wait. Kata majmuk. Beng Kiong berdarah kerana banyak terkena pisau. Ada juga salah. Ada pilih ibu pejabat. Kenapa pilih ibu pejabat? Salah tekan. Salah tekan. Siapa tu? Okey, ibu jarilah berdarah. Ibu pejabat mana boleh berdarah. Okey. Tak kamu tengok cikgu tulis sini ibu pejabat, kamu pilih ibu pejabat. Okey, soalan mudah saja kan? Okey. Nora Shikin. Irwan. Wah, bagus Irwan. Kami sekeluarga menginap di itu semasa bercuti Melaka. Rumah tangga, rumah tumpangan, rumah terbuka, rumah rakit. Wow. Okey, rumah tumpangan. Ada jawab rumah tangga. Rumah terbuka. Menginap di rumah terbuka ni bermaksud apa? Rumah terbuka ni apa? Open house. Rumah terbuka. Ada majlis perkahwinan. Rumah terbuka ni maksudnya rumah tu sedia menerima tetamu. Sedia menerima tetamu. Mungkin ada majlis, kan? Kenduri, hari jadi, hari raya, rumah terbuka. Okey. So sini ialah rumah tumpangan. Ataupun apa kata lain? Inap apa? Inap homestay. Dalam bahasa Melayu apa? Yep. Inap desa. Inap desa. Inap desa. Okey, bagus. Okey. Okay, so soalan ketiga. Warna Damia. Iwan dah jatuh. Okey. Warna Damia, Wandania. Nur Wardania. Alicia, Laila, Sazato. Okay, next. Yang dijaga oleh Ustaz Divolusi. Okey,
Jawapannya ialah pintu gol. Seorang saja jawab pintu pagar. Mana ada pintu pagar? Okey, nak buat apa jaga pintu pagar? Main bola ialah pintu gol. Pintu gol. Kata mazmum tu. Pintu dan gol. Pintu gol. Okey. Seterusnya, soalan keempat. Guru besar diperlukan untuk mengesahkan dokumen. Ini dipanggil apa? Tanda tangan, jarak ke atau apa? Okey, cikgu dah ajar tadi kan dulu. Ada 16 kata majmuk yang perlu dirapatkan. Tanda tangan ni ialah kata majmuk yang dirapatkan. Bukan dijarakkan. Ada 5 orang pilih dijarakkan. Tanda tangan. Okey. Kan dulu pernah cikgu ajar kan buat akronim. Ada siapa masih ingat? Yang perlu didapatkan. Tangan, matahari, apa lagi? Tengah hari jarak. Okey, seterusnya Afifan, Wano Damia. Okey, next. Ilyas dah naik. Ilyas dah naik. Seng Yu mengulang kaji pelajaran dengan berpandukan yang baru dibelinya. Okey, buku rujukan. Buku catatan, buku rujukan. Belajar mengaji buku rujukan. Buku catatan ni buku tulis kan. Sinilah mengulang kaji pelajaran dan tentunya buku rujukan. Tulis buku rujukan tak ada tanda sempang. Dia cuma jarak saja. Okey. Okey, seterusnya kita pergi soalan 5. Cepat. Faiz dah naik. Ilyas, Faiz. Cuba kejar Faiz. Melan menukar bingkai yang rosak kerana jatuh ke lantai. Okey, menukar bingkai cermin mata. Okey. Kenapa ada pilih cermin diri? Cermin mata tak perlu sempang. Cermin kata majmuk tak perlu sempang. Ini cermin mata, jarak saja. Okey, cermin diri lagi tak betul. Okey. Okey, seterusnya soalan perubahan. Sazatul dah menaik atas. Okey, soalan ke-7. Syarikat itu menikmati cuti. Menikmati cuti selama 7 hari sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Okey, jawapannya ialah kaki tangan. Okey, kaki tangan ejaan dia rapat. Okey, bukan kaki jarak. Okey, ini mesti dah lupa yang sebelum ni kita pernah buat. Okey. Seterusnya, dia semua ada 16. Ada 16 kata majmuk yang perlu dirapatkan. Kaki tangan, tanda tangan. Apa lagi? Siapa masih ingat? Apa lagi? Matahari. Ada bangsa. Matahari. Matahari. Bumi Ingat tak Putera. lagi? Siapa masih ingat yang sinonim yang kita buat? Bumi Putera. Saya ingat. Macam mana Tuan? Ingat? Cerita pasal apa? Tak ingat dah. Okey. Dalam buku tulis tu ada itu kan. Okey. Kaki tangan, Bumi Putera. Okey. Semuanya ada 16. Okey. Okey, seterusnya. FIFA mengejar. Okey. 2 lagi soalan untuk kejar. Larian maraton itu terbuka kepada
Okey, warga negara. Warga negara. Okey. Tak perlu jarak. Okey, yang ni 3 jarak. Okey. So, soalan yang ke 9. Hakim itu menggunakannya semasa menjatuhkan hukuman kepada pesalah. Okey, budi bicara. Guna budi bicara. Maksudnya pemikiran dia lah. Pemikiran hakim tu. Okey. Bukannya budi akal, budi pekerti, ada budi bahasa. Budi bahasa ni bahasa pertuturan. Okey. Jawapan paling tepat ialah budi bicara. Okey, seterusnya ada perubahan. Oh, Afifah. Okey. Last, kalau Afifah nak mendahului Wana Damia, okey. Faiz pun kalau nak leading, kalau cepat boleh leading. Okey, soalan yang terakhir. Jejaka itu ternanti-nantikan dengan gadis idamannya. Okey, temu janji. Dalam bahasa Inggeris panggil apa ni? Dating lah kan. Jejaka itu ternanti-nantikan temu janji dengan gadis idamannya pada minggu depan. Aduh, nombor 6. Juga minta kerja. Okey. Temu bual ni berbual-bual. Okey. So jawapan paling tepat ialah temu janji. Okey. Temu janji. Naik podium. Nombor 6 cikgu. Aduh, sikit lagi nak nombor 5. Ya, Tahniah Faiz tempat ketiga. Afifah tempat kedua dan Johan ialah Wana Damia. Okey, tahniah Wana Damia. Okey. Okey, so cukup untuk setakat hari ni. Okey, sudah lagi kamu Nabi ada kelas bahasa Inggeris kan? Okey. So kita jumpa pada minggu depan hari Jumaat, hari Isnin, Selasa. Okey. Hari Jumaat ni cikgu hantar video. Okey, so jaga diri, duduk di rumah dan selamat siapa yang dapat vaksin. So selamatlah, tahniah. Okey. So sekian saja. Jumpa lagi pada minggu depan. Baik. Iwan nak tahu ke, Iwan? Nak tengok lah cara nak snap. Ni Iwan.